Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilman warzuqni fahma. Allahumma 'allimni اللهم زدني علما وارزقني فهما اللهم علمني اللهم زدني علما وارزقني فهما اللهم علمني ما شاء الله. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang dicetrakan. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu atas mana? Atasnya itu atas wajib taat. Nah, wajib taat orang perempuan kepada suami. Barang yang diceritakan, yang dicerita, catro itu mana cerita? Barang yang dicerita, yang diceritakan bahawa sesungguhnya seorang badui. Badui ini orang kampung badui. Ada nama satu kampung di Mekah tu, dia panggil kampung badui. Yang mana badui ini, masyarakat badui ini dia kampung pendalaman. Kampung pendalaman. Mana orang tu, orang badui ini orang kampung lah. Berbanding dengan orang bandar lah. Itu masa dulu. Orang daratan lah. Orang pendalaman yang jauh daripada kemajuan dan sebagainya masa dulu. Jadi seorang daripada kampung badui datang ia seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia datang kepada Nabi. Maka berkatalah ia seorang badui bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah. Dia kata, Muhammad, jadi engkau duduk dakwah orang, duduk mengajak orang, menyeru manusia supaya sembah Allah. Jadi kata kau di kampung orang supaya sembah Allah. Dan aku percaya, aku tiada percaya, tiada jatuh. Tiada celah, sebut tiada toyo alif dah. Dan aku tiada percaya dengan dikau. Maknanya aku tak percaya lagi pada kau, mana aku belum beriman dengan kau. Di badui ini belum masuk Islam lagi. Dia ni belum masuk Islam. Dan aku tiada percaya dengan kau. Maknanya aku belum beriman dengan kau. Yang kau disuruh langsung masuk Islam. Dan tiada aku benar. Dalil kata jatuh itu. Dan aku tiada percaya dan tiada aku benarkan di kau. Mana aku tak percaya pada kau. Kau sebagai seorang Rasul mengajak manusia supaya sembah Allah. Maka seruan kau tu aku belum percaya dan aku belum benarkan. Aku belum benarkan lagi. Malaikat supaya aku boleh percaya, aku boleh terima seruan kau supaya sembah Allah dengan mukjizat yang diperlihatkan daku. Jadi kalaulah
engkau nak suruh aku ni masuk Islam, percaya pada engkau kena tunjuk kepada aku satu benda yang luar biasa. Mukjizat ni perkara yang luar biasa. Jadi kau kena tunjuk suatu benda yang pelik, benda luar biasa. Kalau kau boleh tunjuk, bahawa aku percaya, bahawa aku beriman. Lalu bersabda baginya Badui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pun tanya. Tanya Badui ini belum masuk Islam lagi. Dia tak masuk Islam. Rasulullah tanya, apa yang kau tandaki? Engkau nak lihat apa? Yang kau beria-ia nak suruh aku tunjuk mukjizat ni, apa yang kau nak? Kau nak apa? Nak lihat apa? Nah, maka berkatalah ia Badui, engkau suruh akan pohon kerma, pohon aman yang sudah kering ini. Mana sudah kering, mana sudah mati. Pokok yang sudah mati lama dah. Kering dah, lama dah mati. Cuma tak tumbang lagi. Pokok tu belum tumbang, tapi kering dah, pokok tu mati. Maka datang ia pohon kurma akan dikau. Dia kata, Muhammad, kalau boleh engkau seru, engkau panggil pokok kurma yang sudah kering itu datang kepada engkau. Dan adalah antara hadapan keduanya Nabi dan Badui satu pohon kurma yang kering, lagi sudah lama dah pokok tu mati. Pokok tu mati lama dah, cuma tak tumbang lagi lah. Betul lah, dia sungguh pokok. Maka bersabda Nabi bagi Badui, bersabda bagi Badui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kata, pergi olehmu dan kata olehmu baginya, bagi pohon kurma. Jadi ginilah, engkau pergi saja. Engkau pergi dekat pokok kurma, engkau cakap sama dia. Engkau pergi, kau cakap bahawa sesungguhnya Muhammad yang memanggilkan dikau. Engkau cakap sama itu pokok, cakap sama dia, kata Muhammad suruh datang. Beri bagi. Maksud datang pergi lah. Dia nak suruh pokok tu mari, pergi panggil. Maka pergilah ia Badui. Ia Badui itu pergilah. Dan berkatalah ia Badui. Dia pergi kat pokok, dia kata apa? Hai pohon kurma. Hai pohon kurma. Perkenankan olehmu akan Muhammad, bahawa sesungguhnya ia Muhammad memanggil akan dikau. Dia panggil Muhammad sebab dia tak masuk Islam lagi. Orang kafir ni dia panggil Muhammad, dia tak panggil Rasulullah. Dia panggil Rasulullah kalau Islam. Jadi orang yang belum masuk Islam dia panggil Muhammad. Dia tak panggil Rasulullah. Dia panggil Muhammad. Muhammad. Baru dia belum masuk Islam lagi. Dia masuk Islam baru dia panggil ya Rasulullah. Jadi hai pohon kurma, hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sesungguhnya ia Muhammad memanggil akan dikau. Maka bila dengar gitu tadi, dengar Rasulullah panggil, pokok tamar yang sudah kering kontan, bergerak-geraklah pohon kurma itu daripada pohon yang kanannya pohon, dan tercabuklah akarnya, dan bergerak-gerak kepada sebelah kiri, tercabut pula akarnya, akar pohon kurma. Jadi dia bergerak ke kanan, cabut akar belah kiri, condong ke kiri, tercabut akar belah kanan. Malam itu.
Jadi kita nak cabut lah. Kita nak cabut kayu. Yang ditanam dalam bumi. Kita goncang. Kita cabut lah. Pokok begitulah. Biarlah dia condong ke kanan. Nah, maka tercabut akar belah kiri. Dia condong ke kiri, tercabut akar belah kanan. Akhirnya semua cabut lah. Bila cabut, maka tercabut pula segala akarnya. Dia pohon tamat, pohon kemua dia. Maka jadilah ia pohon kemua datang seperti demikian itu. Datanglah keadaan kering itu. Ngecabut akar. Pokok tamat tu jalan ke Rasulullah. Ini mukjizat Rasulullah. Tak ada siapa dia pegang. Tak ada siapa dia tarik. Dia cabut akarnya. Dia tarik macam jalan tarik kain. Tarik atas tanah. Gitu lah. Macam kita jalan kita tarik kain. Dan tarik kain labuh. Kain kita labuh. Tarik. Maka gitu lah pokoknya. Dia cabut tarik akar dia atas pasir. Dan datang pada sok maka tak kalah hampir ia pohon kepadanya Rasulullah. Bila sapa dekat dengan Rasulullah memanggil ia pohon. Pohon ni boleh cakap. Pohon amal boleh cakap. Ya Rasulullah ni binatang boleh cakap. Pohon boleh cakap. Serta lalu apa dia kata? Pohon kata, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Pohon kerma pun beriman dengan Nabi. Sedangkan manusia yang bernama Badui ni tak mau beriman. Dan pokok pun beri salam. Pokok kata Assalamualaikum ya Nabi Allah. Pokok kerma pun mengaku Muhammad ni Rasulullah, Nabi Allah. Nah, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab pada pokok tamat. Wa alaikassalam. Wa alaikassalam Rasulullah jawab. Maka berkabila barwi lihat. Itu juga. Pokok yang kering kontan tu beri salam kat Nabi. Nah, percaya pada Nabi. Ni aku ke pulak manusia. Ada tok, ada akal, ada mata, ada telinga, ada mulut boleh cakap. Lalu Badui kata apa? Berkata oleh Badui, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Baru masuk Islam. Masuk Islam selalu. Dia yakin Muhammad Rasulullah sungguh. Lalu pohon amat pun bersalah. Nah, itu mukjizat. Bila dia lihat pokok tu disalah ke Rasulullah, dia pun mengucap syahadah selalu. Dan dia hadapkan Nabi. Masuk Islam selalu. Maka bersabda baginya yang Badui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada Badui mengucap syahadah Islam ya. Dia dari Islam lah. Rasulullah kata apa? Mana madai akan dikau ini, artinya mukjizat ini. Jadi Rasulullah tanya, cukup dah. Kau nak lihat lain lagi? Aku nak lihat benar-benar lain lagi lah. Nah, aku tak puas hati tengok pokok taman. Kan? Ada lagi kau? Cukup dah kau? Nah, puas hati ya? Maka berkata ia baru Kapa. Apa maksud kapa? Cukup. Maknanya memadu. Mana kapa? Artinya memadailah. Di kapa madu dah. Tak payah tunjuk orang lain dah. Pada pokok ni pun cukup dah. Madu ada baru. Bila gitu dah cukup ni. Dan Rasulullah tanya lah, aku baru tak wati tengok pokok jalan. Tak kena tengok pokok ni terbang ke langit buat ke mana kau. Kan? Dan aku nak lihat sangat. Itu juga lah. Jalan saja tak wati Rasulullah. Musuh pokok ni terbang lah ni. Kan? Nak lihat pokok terbang lah. Atau nak lihat pokok ni boh pula kau. Kan?
Dia kira pokok kering. Nasi pokok tu berbuah. Aku tak puas lah. Lalu kemudian dah mada ni. Dari kata mada, ngucap syahadah. Ngucap syahadah. Orang kafir ramai dulu. Bila dia percaya, dia masuk Islam selalu. Tidak orang kafir ramai sekalian ni. Orang kafir sekalian. Walaupun dia nampak benaran pun dia payah nak masuk Islam. Ramai dulu, bila dia percaya masuk Islam. Nah. Kemudian menyuruh oleh Nabi akan pohon kurma. Kembali. Bila sudah Badui kata puas hati. Rasulullah kata, hei pohon taman. Balik. Dia sebalik. Balik lebar. Maka kembalilah ia pokok kepada tempatnya pohon kurma. Akhir balik. Tarik akar dia. Macam kita tarik sapoh lagi boleh tu. Sapoh tarik. Tarik tafasir kan. Masuk dalam lubang dia. Maka berkata oleh Badui itu. Ya Rasulullah. Aku minta akan dikau akan satu mukjizat. Yang tiada pernah meminta akan dia ke mukjizat. Oleh yang lain daripadaku. Orang lain tak pernah minta supaya aku minta. Kata Badui ini. Dan yang aku minta kau tunjuk. Jadi oleh kerana kau tunjuk hajat aku. Maka kau perkenankan aku, terimalah aku kepadanya. Kepada mukjizat. Jadi kau perkenan. Aku nak pun kau tunai hajat aku. Kepadanya yang mukjizat. Maka izinkan olehmu akan daku. Bawa tu sujud bagi kau. Sesudah sujud di belakang tiap-tiap semaya. Dia kata, ya Rasulullah. Ya Rasulullah dah panggil Muhammad dah. Kan Islam. Tadi panggil Muhammad. Dia masih Islam ni panggil ya Rasulullah dah. Dia kata ya Rasulullah. Izinlah saya nak sujud. Tiap-tiap lepas semaya perdu 5 waktu. Saya nak sujud tiap-tiap kali jemaah dengan kau. Tak, saya nak sujud. Minta semangat dia bergobar-gobar dia masuk Islam kan. Terlebih kuat daripada Islam dah kan. Terlebih kuat pada orang Islam lama dah. Siapa nak sujud lah. Semangat dia kuat ni. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah. Tak boleh. Jangan sujud. Tak boleh. Dan kalau harus bagi seorang. Mana kalau boleh. Bahawa sujud bagi yang lain daripada Allah. Nescaya aku suruh akan sekalian perempuan. Bahawa sujud bagi suaminya mereka itu perempuan. Karena membesarkan bagi hak suami mereka itu perempuan hak. Kalaulah hukum makhluk boleh sujud sesama makhluk. Kalau manusia boleh sujud sesama manusia. Aku akan perwajib setiap perempuan yang bergelar isteri. Kena sujud kepada suami. Sebagai menandakan, menyatakan taat setia pada suami. Tapi hukum tak boleh. Kalau boleh, aku pasrah setiap isteri kena sujud pada suami. Dan maka mendahului kerana membesar bagi suami mereka itu perempuan. Dan mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hak dalam suami atas dalam mereka itu atas tiap-tiap hak hingga mendahulukan ia perempuan. Mendahului ia perempuan atas hak dua ibu bapa. Jadi nak cerita orang perempuan. Mana-mana perempuan yang ada suami. Kalau tak ada suami tak apa. Tak ada suami. Jadi mana-mana perempuan yang ada suami. Dia wajib kena memelihara suami. Melaksanakan tanggungjawab pada suami. Mendahului atas hak ibu bapa. Mana antara suami dengan ibu bapa. Dia kena khidmat pada suami dulu sebelum pada ibu bapa. Apanya besar. Walau mak dia ayah dia ni wajib taat. Tapi mendahului hak suami. Kena taat ke suami dulu. Walaupun ibu bapa yang melahirkan dia dah. Tapi
kena taat pada suami itu lebih dahulu daripada dua ibu bapa. Mana kena ikut hak suami nombor 1, ibu bapa ni nombor 2. Nampak? Ini besarnya seorang perempuan ada beritahu lelaki ni lah. Itu tak dapat tidak lah. Wajib kena taat pada ibu bapa kita sebab kita ada masalah. Nah, orang perempuan ni yang diperintah, dia kena ikut perintah suami dulu. Seperti bara yang datang ia bara. Seperti bara. Bara ni makna cerita. Cerita. Bara itu cerita. Ataupun berita terkini. Dan seperti bara yang datang ia bara. Daripada terwaik. Pada mereka itu perempuan bagi hak dua ibu bapa. Seperti bara cerita. Ataupun berita. Yang datang ia bara. Daripada terwaik. Ejaan kedua terwaik. Terwaik alif yobo. Gitu ejaan. Nah. La'anlah sawab. Arah-arah yang sebetulnya. Mudah-mudahan yang betulnya. Beralih. Anaknya tarhibu. Tarhibu. Kita tulis lain lah. Tarhibu. Dia tak beralih tu. Jadi gitu. Ya bo tu betul dah. Tarhibu. Tarhib. Dia terwaik. Kalau terwaik ni mana waik? Waik ni hilang. Kalau kata tarhib, mana menggemarkan. Nah, rawabah, mana gemar. Rawabah ya rabu, lah, mana gemar. Kalau kata terwaik, waik ni lenyap. La'alla sawab, tarhibu. Apa mana tarhib? Menggemarkan. Menggalakkan pada mereka itu perempuan bagi hak dua ibu bapa dan zaujah yang suami. Jadi mana di sini ulama buat mari buat satu cerita. Barang yang cerita. Barang yang datang ia barang mana cerita. Yang datang ia barang ini cerita. Daripada tarhibu. Tarhib cerita. Tarhib mana hendak menggemarkan. Di mana tarhib? Tarhib hendak menggemarkan. Nak beri semangat. Tarhib nak beri gembira. Tarhib mana menggemarkan pada mereka itu atau menggalakkan. Boleh juga. Menggemar atau menggalak. Tarhib menggemar atau menggalak pada mereka itu perempuan bagi hak dua ibu bapa, tanggungjawab pada ibu bapa pun dia kena buat, dan zaujah kalau ada suami, zaujah maknanya ibu bapa zaujah, zaujah ni bagi hak perempuan dan zaujah man hak isteri. Itu zaujah man hak isteri. Mana hak isteri? Tanggungjawab isteri. Tanggungjawab bagi dua ibu bapa dan zaujah tanggungjawab sebagai seorang isteri. Mana dia cerita? Cerita ni cerita sungguh ni, bukan cerita dongeng. Cerita ni atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya cerita ni berlaku zaman Sayyidina Umar. Dia panggil cerita. Kalau berlaku pada Nabi, dia panggil hadis pula. Ini sahabat. Jadi berlaku di zaman Sayyidina Umar. Cerita ni lagu mana? Ini cerita ni sebagai menggalakkan para isteri supaya khidmat pada ibu bapa. Kalau ada suami, menggalakkan khidmat pada suami. Mana dalil? Bahawasanya sesungguhnya ia Sayyidina Umar. Sesungguhnya ia Sayyidina Umar keluar serta sahabat Sayyidina Umar. Keluar daripada rumah lah.
Nah, melawak dalam kampung. Nah, maka melihat seorang perempuan. Jadi Sayyidina Umar bersama sahabat keluar berjalan-jalan. Nah, jumpa satu orang perempuan. Di situ. Menanggung ia perempuan akan seorang tua di atas belakangnya perempuan. Jadi dia jumpa satu orang perempuan menanggung ni mendukung. Dia dukung satu orang tua. Satu orang tua ni bapak dia, ayah dia. Ayah dia ni tua. Ayah dia ni nyanyuk dah. Nah, nyanyuk dah ayah dia. Jadi ayah dia duduk tak belakang dia. Menanggung tu duduk tak belakang. Menanggung macam kita tangguh budak. Kita ada anak kita naik di tak belakang. Jadi kita ayah dia duduk tak belakang. Ayah dia. Kita ni dah tua jadi budak semula. Nah. Dia nyanyuk panggil tu Nabi Sunnitan. Jangan nyanyuk kan. Tua tak pun. Asal jangan nyanyuk kan. Nyanyuk ni tak tahu apa makan tahi minal cing apa yang tu. Jadi satu orang perempuan ni menanggung ia akan seorang yang tua atas belakang. Ayuh dia duduk atas belakang dia. Dia dukung ayuh dia. Dia tanggung. Dia pikul ayuh dia macam pikul gunung bayar atas belakang. Kan? Panggung. Dia usung. Seorang dia. Gaguh dia perempuan gaguh kan. Kau tua dia ni kau tua kan. Itu. Maka berkata oleh Sayyidina Umar bila Umar tengok perempuan kesungguhannya memikul mengangkat ayuh di atas belakang. Lalu Sayyidina Umar kata, apa yang kepayahan ini? Apa yang kepayahan ini? Mana Sayyidina Umar tanya, sedari, apa nampak susah-susah ni? Susah-susah nangis kena pikul tak belakang. Kalau letak diam-diam tak boleh ke? Ni ke sana kemari. Nampak payuh. Kalau letak diam-diam salah ke? Nampak payuh lepas tak pikul tak belakang. Kalau dia atas kursi itu senang. Misal kita ada ayah kita tua. Dia atas kursi. Senang pula tak ada. Maksud dia. Ni masa nak jalan. Waktu nak melancong ni, tua pada. Jadi nak jalan, nak naik kuda seolah-olah nak naik untuk seolah. Jadi apa yang payahan? Maksudnya matang perempuan. Saudari, apa sebab dia nampak penat sangat ni? Nanggung kena pikul tak belakang ni orang tua. Maka menjawab perempuan itu. Lalu perempuan itu jawab, Ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin. Bahawa sesungguhnya ia seorang yang tua, bapakku. Dia kata orang tua ini bapakku. Ayat ayah dia. Ayat ayah. Dan sesungguhnya jadilah ia bapakku. Jadilah ia bapakku seperti kanak-kanak. Kita dah tua jadi pemudak semula. Asal daripada budak kembali pada budak. Semua asal pada tanah kembali pada tanah. Keluar perut mok nangis, akhir pun anak hati pun nangis. Jadi budak mula. Kita dah tua lagi jadi macam kanak-kanak. Dia kata sesungguhnya jadilah ia bapakku seperti kanak-kanak. Dia kata ayah saya ni pemudak-budak. Dia kata. Lagu mana pemudak-budak? Ingin ia bapakku pada tiap-tiap suatu saat. Dan satu saat, mana satu saat ni satu masa. Dan satu masa, mana sekejap. Saya ingin tu, ingin ni. Macam-macam keinginan. Ingin ia bapakku tiap-tiap suatu saat. Dan satu saat, satu masa kepada satu masa. Bertanda ia bapakku kepada bermain-main tanah
seperti bermain-main kanak-kanak yang masih kecil. Apa katanya? Siapa tak ni dah nyanyi kita ni dah. Dia kata ayah dia ni sekejap. Nak benda tu, nak benda ni. Sehingga nak bermain-main dengan tanah kol. Tanah keras. Budak-budak lah dia ambil tanah dia buat kuih, dia jual. Budak-budak cik. Nah, dia ambil tanah dia kena gula. Alah tanah kol lah budak macam ni. Ni ceklat, ni cekdi ni. Duit dalam kain. Ni dah, budak-budak. Jadi dia budak mana? Nah, kanak-kanak. Dia ayah dia lagi. Nak main tanah. Nah, nak bermain-main dengan tanah. Main tanah budak. Dia budak kecil. Dia banyak budak umur. Nah, 5 tahun, 6 tahun. Dia ambil tanah, dia goteng-goteng. Nah, dia kata ni kuih. Ni donat, ni roti, ni apa. Ada tanah tu. Dia main jual lah. Budak-budak kata, mari kita main jual. Main berjual-jual. Bayar dah ada tanah ko, bayar. Apa budak? Nah, budak. Daun kayu tu dianggap sebagai duit. Budak-budak. Jadi panggil apa budak tu? Ya tak? Dia ada tua yang itu. Bila begitu? Dan sekali pula meminta ia bapakku akan makan. Kadang-kadang minta bila dia main. Nak asyik. Pula ada. Lelah. Apa nak guna asyik? Nah. Nak main tanah. Apa nak bagi tanah? Hello. Nah, tanah tu digetel-getel tanah tu kan. Dan sekali pula meminta ia bapakku akan minuman. Sekali pula nak minum, nak air. Tidak nak. Budak cik. Budak dia nak air, dia tak reti nak ambil sendiri. Nak air dia nangis, tak ngemuk dia. Nak asyik. Nak air. Nak main tanah. Jadi nak main tanah, kena dukung. Nak jalan sendiri tak boleh. Dah tua lah. Tapi nak main kat tanah. Ini aku dukung. Aku tipu, aku tanggung buat tok ke tanah dia main-main puas aku tanggung pula nanti. Maka tiap-tiap wa'i aku. Tiap-tiap wa'i aku daripada nyonya bapakku. Tiap-tiap wa'i aku, apa maksud wa'i? Tiap-tiap aku tiada. Wa'iku mana aku tiada. Tiap-tiap wa'iku, tiap-tiap aku tiada. Tiap-tiap tiada aku bila aku tak ada. Daripada nyonya bapak, kalau dia, aku ni terlindung daripada pandangan bapak. Memanggil ia bapakku. Akan datu dengan tangis, dengan menangis hatinya. Kau budak solat. Sebinti macam budak. Ada apa tak? Dan, maknanya aku ni tak boleh berlindung sikit je. Aku kena ada tak dia sama macam budak kecil. Budak kecil kan ngamuk dia dengan mama dia. Tak boleh nak tinggal. Kalau mama dia kecilnya. Lihat dia. Ini panggil budak. Walau mama dia nak kecil je. Bukan nak buang ke tanah nak kecil. Jadi nangis dia. Ayah tu sepuluh. Ya ayah tu. Dia jadi terkuat semula dia nyanyi. Oh budak. Tiap-tiap wa'iku, mana tiap-tiap aku tiada. Bila aku tak duduk depan dia, hilang pada pandangan aku, memanggil ia bapakku akan datu. Panggil pula dengan tangis. Nampak yang aku dah ada. Ina. Panggil dia. Misal kalau anak perempuan nak mau minum. Ina. Jik lah dia. Budak. Dia ada dua. Maka aku tanggungkan dia, kata perempuan. Maka aku tanggungkan dia dan bapakku di atas belakang tu. Pasal kenapa? Tak boleh nak letak. Wah, jadi budak nak dukung. Dan dia budak rasanya dia tak dukung, dia letak sekejap lah. Wah. Ambil tak dukung. Dan, jadi gitu. Nah, ambil dukung, senyap lah. Letak ke lantai, wah. Oh budak. Panggil budak. Allah, kita lagi tu lah dia tua lagi.
Dan dia nyanyuk lagu ni. Kalau tak nyanyuk tak apa. Batu Nabi ni tak berlindung daripada nyanyuk. Dan ni tak berlindung daripada nyanyuk. Di mana tempat berkeliling itu? Mana pak aku nak pergi kena bawa semua. Tak boleh letak sekejap je. Paling belakang teriak selalu. Menangis selalu. Allah. Dan dia kata hari-hari lagu ni dia kata. Jadi cerita kepada Amir Mu'min. Tak boleh nak punggai. Tak boleh nak punggai. Benggang dia menangis. Benggang menangis. Nak duduk tak dukung semua. Macam budak kecil. Nah. Hingga apabila ingin ia bapakku akan suatu. Nah saya aku beri akan dia akan bapakku. Kalau dia kata nak aiskrim. Nak aiskrim. Bisa budak budak yang abah. Nak aying. Ma ada kosong ni. Makan nasi sedap kan. Nak aying. Nasi ada doknya. Nak aying. Hal lagi tahu tak wah. Aying lagi. Aying dah aiskrim lah. Aying budak kan. Budak. Alah gitu kan. Kita tahu budak kan. Budak sedap lagi kita. Dah dia mau. Dia kata nak aiskrim. Ini betul dia kata. No. Bukan pati dah tu. No, nak aiskrim. Dia nak budak. Bang apa budak betul. Dah tolong. Dah ni. Dah gini mau lah tua kan. Dan jikalau tiada dapat, maka aku berikan dia ke bapakku suatu benda. Aku akan cari juga. Kalau tak ada dia nak pasal juga kena cari kok dati. Nah, kalau ada aiskrim, kalau kata nak aiskrim, nak cari buat sate ke apa. Biar dia isak sate pun isak aiskrim. Bisa ada. Pasal nak ada sate belilah kan. Apa saja benda ya, boleh menggembirakan dia. Dan nikahlah dia kata. Macam inilah hari-hari saya dengan ayah saya. Kuat dia jaga ayah dia kan. Lepas tu suami dia tak ada suami lagi. Tak ada suami lagi lah ni. Maknanya tak sempat nak kahwin, nak jaga ayah. Apa gini mu. Seorang perempuan tak kahwin kerana tak ada masa nak kahwin. Sebab nak jaga ayah yang tua. Ni. Bakal dia kahwin kena ikut suami. Siapa nak jaga ayah, dia rela tak kahwin. Baik perempuan. Bila gitu, bila Sayyidina dengar cerita ni, maka ajaiblah mana hairan oleh Sayyidina Umar. Allah Sayyidina kata. Tak ada orang macam ni. Kuatnya dia taat pada bapak dia. Tak ada orang tak pernah jumpa lagi ni. Macam perempuan ni. Waktu orang lain saya begitu ya. Ada tika nak maluh, tika mecok, tika memberontak. Dia ni tak ada. Ayah kata nak naik ke belakang. Naik ke belakang. Ada. Dan berkata ia Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, adakah kamu tahu, hei sahabat? Mana? Adakah kamu yang hei sahabat Sayyidina Umar? Adakah kamu tahu bahawa sesungguhnya perempuan ini mendaftar ia perempuan akan hak bapak. Allah, dia kata perempuan inilah betul-betul khidmat pada bapak dia. Betul-betul taat pada bapak. Tak ada orang lain macam dia. Kata Sayyidina Umar. Inilah orang yang taat satu-satu pada mak ayah. Sanggup dukung, pikul, tabrakan. Dan kalau tak kahwin kan nak jaga pok lah. Lemuk ada dah, mak hati dah. Tinggal pok kan. Mak hati amat dah dengan ayah kan. Maka semua mereka itu sahabat. Bala ya Amirul Mukminin. Mana bila saya matanya mu tahu ke tak? Ni perempuan kita lihat ni, dia ni betul-betul pada ibu bapa. Lalu sahabat kan.
sokong. Soalan, bala ya Amirul ini, bala boh ke yo sangatlah. Yo sangatlah perempuan taat sungguh. Nah, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan aku pohon, aku berkata seperti demikian itu. Demikian mana? Tuh. Demikian itu, demikian kata dan perempuan ini mendatang akan hak bapa. Aku pun nak kata bala yo juga lah. Kata yo, aku pun nak kata yo juga. Mana memang perempuan ni yo sungguh, taat sungguh pada ibu bapa dia kan. Firman sungguh. Sesungguhnya ia perempuan mendatang akan haknya bapa. Dan serta ziyadah. Apa maksud ziyadah? Lebih napolok. Lebih lah. Kalau perempuan ni cakap beri makan, tak rasa berok, rasa kecil cukup lah. Ni lebih pula, mana lebih? Ni tanggung tang belakang. Nah, pikul tang belakang ni kerja orang lelaki, kerja orang tua. Nah, ni tanggung tang belakang. Masya Allah. Dan, pok dia buat macam kuda dia ni tang belakang lagi. Dia. Jadi ziyadah lebih lagi. Maka bila dengar gitu, kata perempuan itu jawab, bila saya nama puji dia. Lalu perempuan itu jawab, tersalah kau ya Amirul Mukminin. Maknanya, engkau suka bahawa akulah saya perempuan yang betul-betul taat kepada bapa. Nah, 100% taat sebagaimana kau suka, sila kau. Tersalah sekian kau. Baca apa salah? Walaupun munafik aku ni kuat, tak siapa 100% lagi taat kepada bapa. Ya Amir Mu'min, kerana belum lagi aku bayarkan haknya nak bapa. Kata perempuan ni, kata aku ni 100% dah taat pada pak aku. Sebenarnya silap perhitungan kau. Kerana belum lagi aku bayar haknya bapa. Sebenarnya aku ni tak sikit baru tanggungjawab aku buat. Pasal apa? Bahawa sesungguhnya, kata perempuan, sesungguhnya adalah bapakku itu. Tuh, bapak aku dulu. Masa dia muda-muda dulu. Memelihara ia bapakku akan datang. Masa aku kecil-kecil dulu, bapakku yang jagaku. Dan berdirilah ia bapakku dengan segala asbab-asbabku. Apa maksud asbab? Yang dengan usaha untukku. Mana usaha? Masa aku kecil-kecil, ayahku bekerja di siang hari di waktu panas, mencari rezeki untuk beri makan kandaku. Itu ada asbab ni. Dengan segala asbab tu, mana dengan segala usaha untukku. Penat lelah ibu bapa bekerja, mencari rezeki untukku. Tuh, mana berat pada aku lagi. Masa aku kecil, ayah aku berat lagi. Dan berkhidmat ia bapakku akan datang. Berkhidmat. Mana kalau kita kata lah, nak berapa? Nak makan, tolong buat makanan. Nak minum, tolong buat minuman. Nak pergi sekolah, bawa atas lagi. Kalau nak sebuah ramelan. Anak pergi sekolah, ibu bapa atas. Kuatnya khidmat ibu bapa pada anak. Bolehkah anak nak buat gitu pada ibu bapa? Baiknya. Daripada darjah 1 atas, darjah 2 atas, sampai darjah ni atas lagi. Ada yang masuk sekolah menengah pun ibu bapa atas lagi di sekolah. Tapi anak ada ke sanggup buat gitu pada mak ayah. Bila mak ayah tua. Jadi perempuan dikata, ayah aku ni berdiri. Berdiri itu maknanya menunai tanggungjawab berusahakan aku. Kerja sehari di panah terik, membanting tulang semata-mata nak cari rezeki, nak beri makan padaku. Khidmat akan aku. Aku berok dia basuh baju aku kecil. Aku kecil dia perlu basuh. Baju aku dia perlu basuh.
serta mencita-cita ia bapa akan hidup. Dalam keadaan penat berkukuh lemuh cari rezeki, berpahkulah di siang hari, tapi hati seorang ibu, seorang bapa, cita-cita dalam hati, nah selamatlah anakku, hiduplah anakku, dan enggan ia bapa daripada matiku. Dan tu, mana dia tak rela aku mati. Mok bersama ni. Mok bersama lah, mok kita, ayah kita. Dah penat lelah, kerja mega lagi. Nak membatin tulang, cari rezeki nak makan kita. Tak rela anak mati. Ibu bapa tak rela melihat anak mati kelaparan. Kuat kerja, beri makan. Hati mok ayah kita ni duk cita-cita. Panjanglah umur anakku. Hiduplah anakku. Sihatlah anakku. Tuh. Doa ibu bapa semasa kita kecil. Dan aku ni kata perempuan. Aku khidmat akan dia akan bapa. Mulia aku khidmat. Aku basuh belok po aku basuh cipok aku pikul atas belakang. Aku bawa dia ke sana kemari. Atas belakang aku. Kami dulu nak tolak dengan kereta sorong tak ada. Nak tolak dengan kursi roda tak ada kami dulu. Nak berjalan kena pikul tak belakang. Kena usul. Mana ada kereta sorong kan? Tu kereta roda 3 tu. Mana ada. Masa dulu. Kan? Masa dulu tak ada. Jadi, aku firman. Dan aku berdiri memeliharakan atasnya bapa. Aku tak tidur. Semata-mata kerana nak jaga dia. Dia nak turun ke tanah, aku bawa ke tanah. Nak naik ke rumah, aku bawa ke rumah. Dan tetapi ada satu yang belum sempurna. Ia belum sempurna. Dalam hatiku, aku mencita-cita aku akan matinya bapa. Ada juga kan. Walaupun aku ni khidmat untuk ayah aku. Nak makan, aku beri makan. Nak minum, aku beri minum. Ayah aku bewok, aku basuh bewok dia. Ayah kucing, aku basuh kucing dia. Dia nak turun ke tanah, aku bawa ke tanah. Nak naik, aku bawa naik. Nak aiskrim, beri aiskrim. Nak bergor, beli bergor. Kan? Apa sahaja dia nak aku buat belakang. Tapi terdetik dalam hati kecilku. Apa terdetik? Walaupun apa aku ni taat. Dalam hati kecilku. Bila dah orang tua ni nak mati. Apa? Pasal apa? Kerana penat mengasuh. Penat menjaga. Bila seorang anak penat menjaga ibu yang tua. Menjaga bapa yang sudah tua. Walaupun zahir nampak kuat buat taat. Tapi setiap anak. Ada dalam hati kecil. Terdetik dalam hati. Bila lah orang tua ni nak mati. Tapi dalam hati tak kata di mulut. Tiap dalam hati. Kalau dia tua mati sebenarnya. Kalau mati sebenarnya tak lusuh. Maknanya sebaik mana kita anak ni khidmat pada mak ayah. Bila semakin lama khidmat. Dalam hati ini ada yang mari terletak. Bila lah anak mati. Mana kalau mati taklah susah aku ni kena jaga dia. Mana setiap anak ni dia cita-cita supaya mak yang tua, bapak yang tua mati cepat. Tapi ibu bapa sesusah mana pun dia mencita-cita supaya anak dia hidup. Walaupun anak yang cacat sekalipun. Anak cacat pun dia tak rela anak dia mati. Apa telah dia anak dia sihat walafiat. Anak cacat tak boleh jalan. Panjanglah homo anak aku. Panjanglah homo anak aku. Kalau anak dia kalau panjang pun nak jalan tak boleh. Dia mendoa supaya anak dia ni maknanya panjang umur. Tapi kita anak sebaik mana khidmat kita pada ibu bapa. Tapi dalam hati terdetik juga bila lah orang tua ni nak meninggal. Dah rasa jemu dah. Rasa bosan dah duk cara orang tua. Cuma mulut saja tak keluar. Tapi hati terdetik setiap masa. Anu yang perempuan kata. Walaupun kau lihat aku ni kuat jaga ayah. Tapi tidak 100% lagi wahai amin. Sekuat-kuat tapi hati ni ada juga tertanya-tanya bila lah nak mati. Ini tak hafal tu kata lagi.
Dijelas pada kita lah. Maksudnya, kewajipan seorang perempuan, kalau dia tidak ada suami, dia wajib kena khidmat pada ibu bapa dia. Kalau dia tak ada suami, dia wajib mendahului suami daripada ibu bapa. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas, telah berkata ia Anas adalah ahli bait daripada Ansar. Ahli bait man ahli rumah. Ahli rumah. Ahli rumah. Nah, ahli bait ni kerabat Nabi lah. Nah, kaum kerabat lah. Daripada Ansar mana kaum Ansar. Orang Madinah dia panggil kaum Ansar. Orang Mekah dia panggil kaum Muhajirin. Adalah bagi mereka itu ahli bait, ahli rumah. Ahli rumah ni ahli keluarga Nabi lah. Tapi dia orang Ansar. Ada bagi mereka itu ahli bait. Ada bagi mereka itu unta tidak itu. Dia mana tu? Alih yata. Alih yata. Unta. Unta tu lah. Kita lama dia itu. Bukan itu unta. Ada bagi mereka itu unta. Alih unta. Jadi ada alih bait ni dari unta. Unta tu yang menuang tu bukan menerang. Kalau kita lama saya ni menerangkan, bukan menerang, menuang air. Menuang yani menuang akan air di atas tanaman mereka itu. Menuangkan mereka itu, maksud menuang itu menuang air. Mana orang Arab yang dulu dia tanam pokok, lalu pokok itu dijirus dengan air buat jiru pokok itu diangkut oleh unta. Maka air itu duduk pada belakang unta. Air itu untuk buat menyirami pokok-pokok yang ditanam. Tu. Yang menuangkan mereka itu ahli bait. Menuang. Unta itu kejadiannya bawa air, mengangkut air untuk menyiram tanaman. Atasnya unta. Akan air. Menuang akan hingga kata Anas. Rekah kitanya. Ni kata Anas mana rekah kita ni. Kita dia panjang. Maka tetap kalau memandang unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila unta itu nampak Rasulullah. Nah saya berhadap ia unta kepadanya pada Rasulullah hingga tersungkur ia unta. Hal keadaannya tersungkur, sujud unta mana tersungkur macam gaya seperti sedang sujud. Tersungkur gebah tu macam sedang sujud antara hadapannya Rasulullah. Bila unta tu sujud. Unta tu gebah, tapi gebah tu macam gaya sujud. Berkali unta tu nak sujud dah. Bak nampak aja sujud tu. Kata orang panggil gebah nama unta. Kata unta nak sujud lah. Unta ni nak sujud semua. Unta ni nak sujud pada saya sujud je. Dia gebah dia jatuh kaki dia. Macam dia duduk lah. Dia nampak Rasulullah dia bangun. Sapat Rasul dia duduk macam sujud. Macam sujud lah. Dia penuh kaki depan dia lah. Macam sujud. Jadi bila begitu, maka berkata baginya Rasulullah oleh segala sahabat. Ya Rasulullah, ini binatang tiada berakal, sujud ia binatang bagi kau. Dan kami sekalian semua punya akal. Maka kamilah terlebih sebenarnya bahawa kami sujud bagi kau. Dia kata, ya Rasulullah, sedangkan unta tidak punya akal sujud sama kau. Maka apatah lagi kami yang punya akal, sepatutnya kami lebih dulu sujud kepada kau. Mana ahli bait ni, tahu Ansar, orang Madinah, minta nak sujud. Minta nak sujud pada Rasul, pasal tengok unta sujud. Lalu Rasulullah jawab apa? Sabda ia Nabi, ia adalah patut sekali-kali jika seorang manusia itu bahawa sujud ia manusia bagi manusia.
Mana tak patut sekali-kali manusia sujud sama manusia. Dan jika patut, kalau manusia ni boleh sujud sesama manusia, jika patut sujud itu bagi seorang manusia, nah aku suruh, aku perwajib akan perempuan bahawa sujud ia perempuan bagi suami, kerana sangat besar haknya suami atas isteri. Jadi ceritanya begini. Dan cerita ahli baiknya. Jadi orang Arab ni tahu Ansar, dia bela unta. Memang orang Arab ni ada unta belaka. Jadi bila ada unta ni lah mengangkut air untuk menyirami tanaman. Untuk siram tanaman ni. Jadi satu hari tiba-tiba unta tahu Ansar ni satu unta. Unta ni dia tambak dalam kebun lah. Dia tidak tamak di rumah, dia letak dalam kebun. Dalam kebun, tak nanah. Jadi satu hari, unta kaum Ansar ni, malah tak mau kerja. Disuruh aku air, tak mau. Dia duduk tidur apa. Tak nak bangun. Tuan dia pagi, tak nak bangun. Dia duduk dia dono. Unta. Unta. Biasa kali-kali bangun sekali. Boleh angkut air. Tiba-tiba hari itu tak mau kerja. Dia tidur tak tidur. Tak bangun. Bila tak bangun, nak air tak. Bila gitu. Nah, bila tarik kuat-kuat nak lawan. Ukur tu nak tanduk. Nak tanduk kuat. Kalau kuat ni tarik kuat-kuat tu bangun aku air, dia nak lawan kuat. Ukur. Nah, nak tanduk kuat. Jadi lalulah tuan punya unta ni, ahli baik ni, dia ngaduha pada Rasulullah, menceritakan bahawasanya unta ni malah kerja. Tak mau bekerja. Lalu dia tak mau kuai. Minta ke Rasulullah. Maka Rasulullah pun pergilah ke kebun. Rasulullah pergi sampai ke kebun. Bila unta tu nampak Rasulullah mari, unta tu bangun. Di situ. Unta tu bangkit bangun. Bila unta tu bangun, bila Rasulullah sampaikan, unta tu sujud kepada Rasulullah. Unta sujud. Sujud. Kemudian kata ahli baik ni, dia kata unta ni yang kami cerita Rasulullah. Unta ni malah kerja ini. Malah aku air. Apa? Bila kami suruh, dia nak lawan kami macam anjing. Nak gigit kami. Kata unta ni lawan kami, nak gigit kami macam anjing. Unta ni dia. Rasulullah tu pergi dekat unta. Unta tu sujud. Bila unta sujud, maka Rasulullah pun gosok atas kepala unta tu Rasul. Ni Rasulullah gosok dengan tapak tangan. Rasulullah kata apa? Tak apa. Unta ni baik ni lah. Mulai sekarang dia akan bekerja. Dia tak akan jadi pemalah dah. Tak apa. Tak apa. Jangan takut. Dia akan kerja. Unta tangguh-angguk bila Rasulullah suruh kerja nak kerja. Unta lah. Rasulullah gosok-gosok tepuk atas kepala unta. Tepuk suruh kerja lah. Sudah suruh nasihat unta supaya rajin-rajin bekerja. Unta tu angguk-angguk nak studi nak kerja lah. Rasulullah suruh ni tak boleh takut belakang kan. Tengok unta ni memiliki panah tu binatang lah. Maka lalu lah sahabat ni katalah kerana unta pun sujud pada kau, patut kami pun boleh sujud juga. Itu cerita maka Rasulullah tak boleh. Kalau manusia ni boleh sujud sesama manusia, aku akan paksa setiap perempuan yang bergelar isteri sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena sangat besar haknya suami atas isteri. Jikalau ada pada tapak kakinya suami, jikalau ada pada tapak kakinya suami, kalaulah di tapak kaki suami itu sehingga sampai kepada tengah kepala, daripada ujung kaki
naik ke betis, naik ke pohon, naik ke punggung, naik ke perut, sampai ke hujung kepala. Apa yang ada? Nah, sampai pada kepala pun yang jadi najis, mana kotoran. Seandainya suami tubuh dia penuh dengan kotoran. Kotoran mana? Jadi najis, ia. Nah, ada. Hingga sampai kepada pun yang jadi najis, ia apa? Nih, suatu ya. Jikalau ada pada tapak kaki itu hingga sampai suatu jadi najis, ia suatu. Suatu lah. Apa dia suatu? Sebab nanah. Ada apa? Yang jadi najis, ia suami. Boleh juga. Nah, suami itu kena najis. Najis itu sebab nanah dan darah. Di tubuh suami itu ada nanah dan ada darah. Boleh jadi suami itu kudis kau. Dan ada kudis. Sehingga tubuh itu ada nanah, ada darah. Kemudian berhadaplah oleh isteri akan suami. Suami yang penuh dengan kotoran. Bermula daripada ujung kaki sampai ke ujung kepala. Dengan nanah campur darah. Kalau isteri melihat, maka menjilak-jilak akan najis. Jilak-jilak akan dia akan najis nanah dan darah. Sesungguhnya Nabi kata, belum lagi mendatangkan hak suaminya perempuan. Banyak lagi yang belum ditunai. Walaupun seandainya ada seorang isteri rela untuk menjilak darah dan nanah di tubuh suami. Nah, sayangnya kepada suami. Walaupun begitu ketaatan, belum 100% lagi ketaatan pada suami. Walaupun seorang isteri rela menjilak, bukan sapu dengan tisu. Jilak dengarlah, jilak dengan lidah, jilak kek. Nah, tidak jilak selan dak, kenapa? Jilak selan tak baik. Nah, ke jilak darah selan dak, boleh darah tak selan. Ni dah jilak nak cuci. Nak cuci nanah ni. Kaki suami nak cuci mani, kau dah boleh beli awak. Bagi kamu lah. Dah. Tak sampai 100% lagi. Kalau ada isteri yang selalu ambil. Mana siapa hati. Tapi kita sebagai suami ni, walaupun kita belajar, lah, isteri jilak darah pun tak dikatakan satu lah. Janganlah pulak nanti bila kaki darah yang jilak jangan pulak darah. Jangan pulak gitulah. Lama bila ngaji kita muhimah ni lah. Dia pohon awak ni kaki saya berdua ni jilak. Ni kita muhimah dah cakap ni. Tak boleh. Janganlah pula kita suruh dia jilak. Nah, kalau kita kaki ada darah, ada nanah, basuhlah sendiri. Sapuhlah sendiri. Jangan ada suruh isteri. Dia pun kembali juga kan. Nah, saya kata, foto lah. Tak mau lah. Jijik lah. Muhimah dah cakap. Tak boleh kan. Tak boleh gitu kan. Ini tidak ada pula kan. Bila belajar kita muhimah, pasal isteri jilak nanah, jilak darah. Tak baik kita paksa. Nah, tapi kalau isteri itu sanggup jilak, kewajipan tidak satu patuh lagi. Tapi kita jangan paksa jilak hukumnya haram. Maknanya kalau isteri itu sanggup jilak. Nah, tak satu patuh lagi. Tapi kita jangan suruh. Nanti kita suruh kan. Kamu salah tahu, tak ada air jilak kan? Kalau dah pernah. Ambil air dari payuh kan. Tak boleh. Tak boleh. Haram kita suruh. Nah, kenapa? Lalu saya kata tu. Tengok kita Nabi kalau jilak nanah pun. Tidak satu-satu lagi. Bukan berarti jilak tu boleh. Nah, kali isteri sanggup dijilak. Nah, tidak salah. Tapi kalau kita suruh salah. Kenapa kita suruh jilak benda yang kotor? Mananya lah. Gitu. Kenapa apa? Adalah tanggungjawab seorang isteri, betapa besarnya kewajipan dia kena buat pada suami. Namun begitu, kita sebagai suami janganlah menzalimi isteri. Nah, tak dia ni wajib tak kita tak. Tak dia benda berat nak pun disuruh semata kan. Tu kan. Lama isteri kata saya penat lah, penat kau wajib nampak saya. Kan.
Alamak isteri dia menggigil dah demak kan. Ketang. Kena denggi ada. Denggi bawa kena panggil saya. Allah dan dia demak ni janganlah kita dipasuk-pasuk dia. Dan itu terpulailah hatta ihsan, hatta budi bicara suami dah. Sebaik-baik orang beriman Nabi kata, dah orang yang baik terhadap isteri. Dah. Itu maknanya sebaik-baik orang yang beriman, orang yang baik terhadap isteri. Walaupun isteri itu lah, walaupun sanggup ataupun jinak darah pun, janganlah kita suruh dia jinak. Dah. Itu sebaik-baik orang yang beriman dan orang yang baik dari sudut akhlak. Wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.